Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa man yudlil fala tajida lahu waliyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat dan muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada tengah hari Khamis ini 17 Jamadul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 20 Januari 2022, masih kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan, yang dipimpin oleh tuan imam kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nazmi bin Muhammad Al-Klattani, hafizahullah taala. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang mana pemimpin kita yang dikasihi, yang dihormati Datuk Pahlawan Mayor Fadil Atrash bin Wahid, Ketua Polis Perak, bersama-sama kita menunaikan solat fardu zuhur berjemaah. Dan kita harapkan dengan kehadiran yang dihormati Datuk Pahlawan Ketua Polis Perak kita akan merangsang dan menjadi motivasi kepada sekalian kita warga PDRM IPK Perak untuk sama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, menunaikan solat fardu zuhur dan fardu asar berjemaah. Jadi mudah-mudahan dengan suntikan yang diberi oleh dihormati Datuk Pahlawan kita akan mendorong lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita untuk menunaikan solat fardu berjemaah di surau kita ini. Kerana kesempatan yang ada, kesempatan dan peluang yang ada pun hanyalah pada waktu zuhur dan asar sahaja.
Dan juga dalam waktu yang semasa ini kita masih berpeluang menunaikan solat fardu berjemaah di surau Al-Falah IPK Perak kita. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ganjaran yang sebaik-baiknya di atas iltizam kita untuk mengimarah karunia Allah SWT ini. Dan setiap hari Selasa dan Khamis kebiasaannya kita akan teruskan dengan kuliah zuhur yang merupakan majlis ilmu disifatkan sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana sejak beberapa minggu, ya, sejak akhir bulan lepas tertangguh, dan ini adalah kuliah yang pertama, zuhur yang pertama untuk tahun 2022 ni. Kerana saya baru saja kembali bekerja setelah beberapa ketika menghadapi sedikit keuzuran, dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali bertemu di dalam majlis ilmu ini. InsyaAllah majlis ilmu ini akan kita teruskan tiap-tiap hari Selasa dan Khamis sampailah ke hujung bulan Sya'ban nanti, sebelum kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Pada bulan Ramadan Al-Mubarak, pada waktu siang selepas sembahyang zuhur, kita akan mengadakan majlis tadarus Al-Quran setiap hari, setiap hari Isnin hingga Khamis. Dan pada hari Jumaat, tadarus Al-Quran akan dijalankan selepas sembahyang sunat duha dan sunat hajat. Jadi itu keadaannya nanti pada bulan Ramadan. Untuk keadaan kita sekarang pada waktu ini, ya, kuliah akan diteruskan, ya, setiap hari Selasa dan Khamis. Kuliah zuhur akan diteruskan setiap hari Selasa dan Khamis, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita masih mengupas isi kandungan kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Al-Fadil Al-Syekh Al-Fadil Al-Alim Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada fasal yang ke-41, muka surat 76 dalam buku ini, ya. Tajuk yang diberi oleh penterjemah kitab ini Al-Fadil Ustaz Muhammad Al-Yasak bin Ustaz Tun Haji Berhan, sahabat lama saya di Jabatan Harwah Agama Islam Negeri Sembilan dahulu. Tajuknya ialah solat yang mesti berniat sebagai imam ketika takbiratul ihram. Jadi apakah solat yang mesti berniat sebagai imam ketika takbiratul ihram? Jadi ada solat yang maknanya bila dikerjakan ketika mesti ada imam, atau maksud dia ada imam, ada makmum. Dia tidak boleh dikerjakan, ya, sendirian. Baik, faslun, kalau macam semayang fardu kita boleh pilih nak berjemaah ataupun nak bersendirian, kita boleh pilih. Semayang duha pun begitu, semayang hajat pun begitu. Tapi ada semayang yang ada solat yang tak boleh dipilih, untuk jadi berjemaah ataupun bersendirian, dia mesti dikerjakan secara berjemaah. Faslun, alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Solat yang mesti berniat imam padanya, solat yang mesti padanya ada niat imam, jadi niat jamaah. Kalau orang depan di niat imam lah, kalau orang belakang makmum lah. Kalau imam depan imaman, kalau kita makmum makmuman. Ya. Jadi niat tu kena maklum, ya. Kenapa bila sembahyang jemaah mesti sebut imaman?
Sebut makmuman kalau semayang seorang tak perlu. Sebab status semayang kita, semayang jemaah, bila kita semayang jemaah, apa position kita? Apa posisi kita dalam semayang jemaah tu? Jadi imam, maka imaman niatnya. Makmum niatnya. Jadi kenalah ada imaman ataupun makmuman. Jadi imam, jadi makmum. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat, jadi makmum kerana Allah Ta'ala. Tunai, jadi makmum kerana Allah Ta'ala. Adaan, makmuman. Tunai, jadi imam kerana Allah Ta'ala. Dia kena sebut. Jadi solat yang pertama, kata pengarang kitab ini, Al-Jumu'atu, semayang Jumaat. Semayang Jumaat tidak sah dikerjakan secara sendirian. Tak boleh. Masa PKP mula-mula dulu, berapa minggu tak semayang Jumaat. Sebab semayang Jumaat tak boleh buat seorang, dia kena berjemaah. Kan? Dia kena berjemaah, tak boleh buat seorang-seorang. Lepas tu tidak ada ketetapan daripada pihak berkuasa agama bahawa semayang Jumaat boleh dikerjakan di rumah. Contohlah kalau dia buat fatwa kata waktu PKP ni susah, campur orang nanti berjangkit COVID. Okey, semayang Jumaat boleh dikerjakan di rumah masing-masing. Ayah jadi imam, anak-anak jadi makmum. Anak-anak lelaki lah, perempuan tak ada lah. Kalau anak lelaki seorang, ayah seorang, anak lelaki seorang belakang. Sebelum semayang Jumaat ada khutbah. Tak ada pula diputuskan begitu oleh pihak berkuasa agama, oleh Jabatan Mufti, maka tak bolehlah buat Jumaat. Jadi berapa minggu kita tak semayang Jumaat mula-mula PKP. Lepas tu dibagi dengan syarat-syarat yang tertentu. Hari ini syarat tu semakin dikurangkan. Semakin dikurangkan. Mungkin juga tak berapa lama lagi, mungkinlah, kita tahulah ni ramalan saja, kemungkinan boleh rapat soft. Maksudnya ikut sejadah. Sejadah tu boleh buat rapat. Yang tak boleh rapat bahu ke bahu, itu tak boleh lagi. Sebab kalau semayang jemaah, semayang berjemaah, tata cara semayang berjemaah yang biasa, sebaik-baiknya dalam saf makmum tu bahu bertemu bahu, kan? Bahu dia sempurna jemaah tu, saf tu. Sekarang tak boleh. Yang boleh rapat sejadah dengan sejadah boleh rapat. Jadi tidak ada pun penjarakan. Itu akan berlaku. Akan berlaku nanti. Buat masa ni ada lagi penjarakan. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kedengaran kluster masjid, kluster surau, tak ada. Alhamdulillah. Malah ketika krisis banjir baru-baru ni pun sebahagian masjid membuka pintu mereka untuk bangsa-bangsa banjir mendapatkan perlindungan sementara. Tak ada SOP pun. Yang bergelempar macam tu kat masjid, kan? Mask pun tak pakai. Tak ada pula dengar kluster mangsa banjir di masjid, tak ada. Jadi mungkin dalam beberapa ketika nanti saf boleh dirapatkan semula. Jadi semayang Jumaat adalah semayang yang wajib berjemaah. Jadi yang memimpin wajib berniat imam ketika takbiratul ihram, yang menjadi imam semayang Jumaat. Kalau makmum lah, soli fardhu Jumaati rakaatain adaan memulai ta'ala saja ku semayang fardhu Jumaat 2 rakaat. Tunai ikut imam, jadi makmum kerana Allah Ta'ala. Kan? Itu semayang Jumaat. Semayang Jumaat wajib dikerjakan secara berjemaah. Kemudian yang kedua, wal mu'adah, solat yang diulang.
solat yang diulang. Contohnya kita dah semayang zuhur tadi seorang, nampak ada jemaah, kita pun masuk ke jemaah tu, maka wajib kita ni berniat jemaah, niat makmum. Kita walaupun kita sembahyang zuhur tadi seorang-seorang kat tepi tu, habis sembahyang tak apa lama lepas baca doa, datang 3-4 orang buat sembahyang jemaah zuhur. Kita pun tengok, gila tak sembahyang jemaah ni, pahala 27 sembahyang jemaah tu. Maka wajiblah dia ketika itu berniat makmum. Adaan makmuman lillahi ta'ala, tak ada kompromi, ya? Tak ada pilihan. Wallahu a'lam. Yang kedua, wal manzuratu jama'atan. Apa wal manzurah? Daripada perkataan nazar, dan yang dinazarkan untuk dilakukan secara berjemaah. Solat yang dinazarkan dilakukan secara berjemaah. Contoh, kalau aku dapat sekian hujung minggu, hujung Jumaat ni aku akan semayang duha berjemaah. Jadi dia kena carilah mana-mana masjid yang ada buat duha berjemaah pagi Jumaat. So IPK Perak dan kontingen Perak, okey, memang buat. Saya tanyakan dengan anak buah sahabat-sahabat di daerah pun, mereka buat semayang duha ni pagi Jumaat. Tapi kalau pergi negeri lain, tak tahu macam mana. Jadi solat yang dinazarkan, kita dah bernazar kalau dapat satu kita akan semayang duha berjemaah, kena buat, wajib. Kalau tak buat, berdosa. Kan? Pasal dia dinazarkan, kalau tak buat nazar tu berdosa. Itu nazar. Jadi berhati-hati apabila bernazar. Ialah nazar tu yang tidak menyusahkan kita pada kemudian hari. Nazar yang tak menyusahkan kita kemudian hari. Apa-apalah, tapi tidak menyusahkan kita nanti. Kalau macam ni susah, tak kena kat anak, kena kat waris. Waris pula kena selesaikan benda tu. Dan yang akhir sekali, wal mutaqaddimatu fil matar. Apa dia? Wal mutaqaddimatu fil matar. Solat jamak takdim ketika hujan. Kan? Kenapa jadi jamak? Kenapa jadi jamak? Sebab hujan. Hujan yang sangat lebat, ya. Itu dibolehkan solat jamak. Solat jamak saja, kan? Bukan qasar, ya. Qasar hanya untuk orang musafir saja. Jamak. Contohnya waktu ni tu hujan lebat daripada pukul 12 ni, tak ada reda lagi hujan. Dah puluh orang tak ada reda hujan. 2 jam hujan lebat turun, tak berhenti. Memang sebahagian tuan-tuan akan rasa cuak sebab duduk di kawasan rendah. Contohnya di Manjui, air cepat naik, air sungai cepat melimpah. Kan? Itu dia. Kita sembahyang jamak takdim ketika hujan. Dan jamak takdim, apa makna jamak takdim? Sembahyang waktu kedua dibuat dalam sembahyang yang kedua dibuat dalam waktu solat pertama. Contoh sembahyang asar buat dalam waktu sembahyang zuhur. Itu jamak takdim namanya. Maknanya buat zuhur dulu, lepas tu buat asar. Jadi kena niat ni, solat jamak takdim ketika hujan harus diniatkan. Saja aku sembahyang jamak takdim, saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat jamak takdim,
kerana Allah Ta'ala. Jadi diwajib berniat sebagai imam ketika takbiratul ihram. Itu dia. 4 keadaan di mana seseorang mesti berniat imam. Wallahu rasuluhu a'lam. Jadi insya-Allah pada kuliah kita datang kita akan sambung dengan tajuk yang berikutnya, muka 77. Tajuknya adalah syarat sah qudwah, yakni mengikut imam, atau syarat mengikut imam. Jadi syarat dia, syarat mengikut imam, syarat sah mengikut imam adalah sembahyang jemaah itu jadi sah atas faktor-faktor kepimpinan imam. Jadi apa yang dikatakan qudwah, yakni mengikut imam. InsyaAllah kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang. Yang baik dari Allah SWT, kepada kita semua. Wallahu rasuluhu a'lam. Barakallahu fikum wa qul qul azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.